Assalamualaikum. Okay, chapter 1, an overview of organizational behavior. Okay, this is the chapter learning objective. You can go through by yourself. Okay, kita teruskan pada slide yang pertama. What is organizational behavior? Okay, OB ni sepanjang kita belajar subjek OB, awak kena letakkan diri awak sebagai seorang majikan, yang mana awak ada ramai staff di bawah. So organization behavior actually dia study on human behavior in organizational setting. Kita nak belajar tentang kelakuan manusia. Okay, the interface between human behavior and the organization, and also the organization itself. So kita secara kesimpulannya OB ni kita nak faham, kita nak belajar tingkah laku dia, kita nak faham, nak memahami kenapa dia berkelakuan sebegini, kenapa dia punya pemikiran sebegitu. Okay, so itu adalah OB. So the nature of organization behavior kita boleh lihat kat situ. Okay, kita belajar pasal human behavior, kemudian kita kaji pula tentang individual dan juga organisation, dan seterusnya organisation. Okay, so, bila anda belajar tentang OB, dia akan membantu awak menjadi seorang pekerja yang bagus. Become a better employee. Employee ni adalah pekerja. Sebab kita dah belajar OB, jadi kita faham kalau kerja menimbun banyak sangat, kita tak boleh stres, kita kena pandai mengurus masa. Dan bila kita belajar OB, kita boleh menjadi seorang majikan yang bagus. Sebab kita tahu bagaimana kita nak lead pekerja-pekerja kita. Understand how people behave and why they do what they do. Kita faham sebab apa dia kelam kabut, kenapa dia selalu MC bila kerja banyak. Help you focus on developing a global mindset. So ini nanti kita akan kajilah bila kita dah masuk ke slide yang seterusnya. So organization that successfully implement OB principles have motivated, engaged employees whose goal align with business strategy, strong leadership and direction, and better bottom line. Bottom line ni maksudnya daripada atas ke bawah, daripada bawah ke atas. So kita boleh bekerjasama walaupun awak sebagai majikan dan juga sebagai dengan cleaner, awak masih lagi boleh bekerjasama dalam keadaan yang harmoni. Okey, sebelum tu dalam management awak kena faham, awak akan belajar POLC. POLC tu apa? Planning, organizing, leading and controlling. Planning ni maksudnya awak merancang. Contoh, katakanlah semester ni saya nak buat satu event pasal organization behavior, contoh So jom kita plan bila nak buat, siapa jemputan, berapa orang partisipan, lepas tu apa dia punya objektif, apa yang hasil yang kita nak, itu planning. Organizing, okey, daripada event tu kita nak siapa? Okey, siapa jadi pengarah projek, siapa jadi bendahari, siapa jadi MC, siapa jadi bahagian usher, macam-macam lah. Itu organizing. Leading pula, awak sebagai ketua program, contoh, awak pergi lead setiap bahagian. Contoh, pergi lead dekat bahagian PA system. Tanya, apa masalah PA system? Oh, PA system yang datang dia punya sound tak berapa nak bagus lapan. Okey, tak apa, kita cari plan B, macam tu. Makanan lambat sampai lah puan, macam mana ni? Okey, tak apa, saya ada backup, contoh. Itu leading. Dan controlling biasanya kita akan buat postmortem selepas tamat program. Kita akan tanya, okey, apa masalah PA system, dah okey ke? Okey puan, cantik PA system. Okey. So next time kita akan nak buat event, kita panggil lah orang PA system yang sama sebab kita puas hati. Makanan, apa masalah? Oh, makanan dia sampai lewat lah puan, lepas tu tak cukup. Tak payahlah, lepas ni ambil dia, kita cari orang lain pula. Itu dinamakan controlling. Okey, resources. Dalam pengurusan terdapat pelbagai sumber.
Sumber apa? Yang pertama sumber manusia, pekerja lah. Yang kedua sumber kewangan. Ada pekerja, tak ada kewangan, tak bergerak juga company. Tak boleh, dia kena ada sumber kewangan. Yang ketiga fizikal. Fizikal ni contoh peralatan, perabot, kemudahan. Dan yang terakhir adalah information. Nak jadi sebuah IPTS tapi awak tak ada knowledge pasal sesuatu program. So tak dapat information, tak dapat maklumat daripada MQA, daripada mana-mana kementerian. Jadi ini semua di bawah sumber-sumber yang perlu ada dalam organisasi. Okey, ni tadilah explanation awak boleh go through. Okey. So ini dia punya POLC tadi. Human Resource Management. Dalam sebuah organisasi, pernah dengar tak? Aset utama dalam organisasi adalah pekerja. Kalau pekerja tu tak berapa nak bagus, bermaksud organisasi tu fail. Dia kena ada tim yang bagus supaya dapat menggerakkan organisasi ke peringkat yang lebih besar. So soalan di kat situ, which applicant should be hired? Calon yang mana patut diambil bekerja? Jadi dia kena siapkan kriteria lah pemilihan calon. Contoh kalau pensyarah matematik, apa kriteria yang dia nak? Ijazah sarjana dalam bidang matematik, pointer berapa contoh. Lepas tu reward. Apakah reward yang nak diberi pada pekerja untuk menaikkan motivasi mereka? Tu yang sekarang kita ada anugerah perkhidmatan cemerlang. Macam-macam lah anugerah boleh dibuat. Okey, competitive advantage. Competitive advantage bermaksud apa yang kita ada orang lain tak ada. Apa kelebihan yang kita ada berbanding pesaing? Apa? Contoh, katakanlah saya buat nasi lemak, pesaing pun buat nasi lemak. Tapi apa membezakan nasi lemak saya dengan nasi lemak pesaing? Oh, nasi lemak saya pun saya letak strawberry. Saya letak pewarna strawberry. Lepas tu dalam sambal tumis saya pun ada strawberry. Jadi orang akan rasa masam-masam strawberry sikit. Saya gantikan asam jawa dengan strawberry. Itu kelainan nasi lemak saya pun. Nampak? Itu dinamakan competitive advantage. Apa uniknya organisasi awak berbanding organisasi lain? Okey. Itu dinamakan competitive advantage. Kemudian dalam competitive advantage, antara sumber-sumber yang diperlukan adalah innovation. Kan orang jual nasi lemak, saya pun jual nasi lemak, tapi saya membuat inovasi terhadap nasi lemak tu. Orang jual roti canai, saya pun jual roti canai, tapi roti canai saya berwarna-warni. Pernah dengar roti canai pelangi dekat Selangor? Warna hijau dia warna pandan, warna kuning dia rasa pisang, warna adalah macam-macam lah warna. Setiap warna tu dia ada perisa lah. Itu dinamakan innovation. Dari segi distribution, cepatnya. Saya nak beli kerusi tapi saya baru order petang tadi. Tengok esok dah sampai. Itu dinamakan competitive advantage. Bezanya company A dengan company B buat kerja. Speed, kelajuan, convenient, kemudahan dan sebagainya lah. Boleh go through. Okey, ni contoh innovation. Nampak tak Google? Ini adalah company Google. Nampak? Innovation. Tak adalah macam kelas kita. Shilling putih, dinding putih, lantai putih, whiteboard putih, projector putih. Semua putih lah, aircon putih. Tapi nampak Google, dia bermain dengan warna. Barulah bila kita nak study, kita seronok. Mata kita nampak, pelbagai warna kan. Ini Google. Nampak? Tak adalah office dia duduk dekat dalam cubicle macam dekat bilik pensyarah tu, dekat bilik guru. Nampak? Dia ada buaian, dia ada gelongso. Tu sebab Google sampai sekarang dia menjadi salah satu company yang sangat kuat lah. Okey. Dan masa yang sama,
beberapa jenis strategi yang perlu kita tahu adalah cost leadership. Cost leadership bermaksud bagaimana awak boleh bersaing dari segi kos. Orang heran, macam mana dia boleh jual murah? Kan kos beras dah naik. Macam mana dia boleh jual harga nasi lemak RM1 lagi? Macam mana dia boleh jual nasi lemak 50 sen sedangkan beras dah makin naik? Itu dinamakan cost leadership. Contoh western. Orang ni jual western. Orang lain 20 orang sampai 1,200. Tapi kedai dia makan 20 orang baru 500. Macam mana dia boleh buat murahnya? Memanglah murah sebab western dia ternak sendiri. Dia ternak sendiri udang galah, dia ternak sendiri ikan-ikan yang dibawa dalam restoran dia. Itu jadi kos dia lagi murah sebab dia ternak sendiri, dia bela sendiri, lepas tu dia jual dekat restoran dia. Itu yang dibuat oleh Roshan Noor. Dia ada ladang yang mana ada sayur-sayur, dia ada kolam untuk ikan-ikan. Jadi sumber-sumber daripada ladang dan juga kolam diguna pakai dalam restoran dia. Jadi dia dapat mengurangkan kos berbanding dengan orang yang nak buat kedai makan tapi kena beli kat Segi, kena beli dekat TF. Dia terpaksalah naikkan kos. Itu sebab mahal. So, itu dinamakan cost leadership. Differentiation. Apa yang membezakan produk awak dengan produk orang lain, dan juga specialization. Kita go through. Rasanya ada slide. Cost leadership. Nampak tak IKEA? Macam mana ni? IKEA dah cantik perabot dia. Contoh tempat rak kasut. Cantiknya, murah pula tu. Kenapa? Macam mana boleh murah? Perasan tak? IKEA ni barang dia kebanyakannya warna putih. Dari situ lagi dia dah jimatkan kos mewarna. Dan juga material yang digunakan tu sebab dia boleh orang kata apa? Sustainable in the market. Dalam automotif pula syarikat apa tu? Toyota. Dia boleh bersaing. Harga murah, lebih kurang sama je dengan Pro 2. Kan? So, orang pun baik beli Toyota. Contoh. Airline business pun sama juga. Asia. Macam mana boleh murah pergi balik Langkawi? RM24 je. Maksudnya RM12 pergi, RM12 balik. Macam mana boleh murah? So, diorang ada strategi. Itu dinamakan cost leadership. Differentiation maksudnya perbezaan. Beza kereta awak dengan kereta saya. Beza motor awak dengan motor saya. Yang mana motor kita ada motor, contohlah motor Harley Davidson kan. So orang akan tengok mahal motor ni. Orang dah tahu perbezaan. Awak pakai jam, saya pun pakai jam. Jam awak ni jenama Titan ni 2,000 lebih ni. Orang dah tahu dah. So dia dari segi design. Domino Pizza pun sama juga, by positioning. Domino Pizza dia lebih kepada kekeluargaan. Tu sebab harga dia kebanyakannya murah berbanding dengan Pizza Hut. Tapi sekarang Pizza Hut pun dah start jual murah lah. RM5 boleh dapat yang kecil kan. Begitu juga dengan Apple. Apple menggunakan teknologi. Kalau specialization, yang ni dari segi handphone memang fail lah kita. iPhone 40 Pro Max. Ni iPhone ni kita tak boleh lawan lah dengan handphone Android kita. Jadi daripada situ pun kita faham. Harga memang lagi tinggi. Macam tu lah. So growth strategy, company expansion organically or through merger and acquisition. Respond to investor preference for rising earnings. Success depend on company's ability to find the right number and types of employees to sustain growth. Kita nak mengembangkan bisnes, kita kena tengok sama ada kita nak berdiri sendiri ataupun kita bergabung dengan organisasi yang sedia ada. Dan juga bergantung pada pelabur-pelabur yang melabur dalam organisasi kita. Dia yakin dengan kemampuan organisasi kita, maka mereka akan meletakkan investment yang tinggi. So bila duit dah banyak, kita boleh bergerak lagi bagus.
Okay, itu growth strategy. Integrating business strategy and OB. So, kita nak integrate macam mana kita menggunakan organization culture dan juga new employee behavior. Yang ni kita akan cover lebih detail lah dalam chapter 13 ke 12. Okay, sebelum tu kita tengok scientific management. Okay, asalnya organizational behavior ni asalnya pada tahun 1890-an. Yang ini selepas World War I. Okay, Perang Dunia Pertama. Maximize productivity but lead to monotonous, dehumanizing condition. Dia nak masa tu zaman perkilangan perindustrian di Eropah, mereka nak meningkatkan produktiviti tapi dalam masa yang sama dia menindas orang. Okey, contoh, diorang hanya fikir, bos diorang hanya fikir pekerja ni hanya bekerja untuk duit. Jadi diorang bagi pendapat bos dia, tak apa, pekerja ni kalau kita suruh buat overtime, maksudnya kerja 24 jam pun mereka tak kisah, janji kita bayar je. Jadi daripada situ berlakulah ketidakpuasan hati sebab manusia perlukan rehat. Jadi diorang hanya mengejar productivity lah pada ketika itu. Jadi apa dia buat? Replace rule of thumb work method with method based on scientifically study the task using time and motion studies. Scientifically select, train and develop all workers rather than leaving them to passively train themselves. Masa tu bila ramai dah tak puas hati, maka diorang pun dah start buat shift kerja. Walaupun kerja 24 jam tapi ada 3 shift contoh. Jadi adalah waktu diorang rehat. Kemudian diorang start untuk melatih pekerja-pekerja, berbanding kita lepaskan suruh diorang belajar sendiri kan, nanti takut mesin rosak dan sebagainya. Kemudian manager provide detailed instruction and supervision to workers. Ni manager kenalah bagi tahu apa yang dia harapkan, apa yang dia nak daripada pekerja-pekerja. Bila pekerja faham apa yang company inginkan, barulah pekerja boleh bekerja mengikut apa yang company mahukan. Dan dia kena sama-sama bahagikan tugas. Divide work nearly equally between worker and manager. Janganlah manager langsung tak buat kerja, buatlah sikit-sikit, membantu. Okey, barulah kita nampak bekerjasama kat situ. Okey, history of human behavior. Dia dicetuskan oleh Hawthorne effect. Biasanya soalan macam ni dia akan masuk bahagian objektif. Okay, Hawthorne effect. Respond to investor preference for rising earning. View organization as cooperative system. Treated workers' orientation, values and feeling as important part of organization dynamic and performance. Create a new area of more humanized, employee-centered management and highlighted the importance of people to organization success but was hampered by unsound research method. Okay, ini Hawthorne effect ni dia dah start dah apa yang first tadi kan, diorang tak puas hati, so dia meneruskan lah. Dia ada bersistem, dah ada orientasi, dah faham apa yang kehendak organisasi dan seterusnya. Okay, so ini dia punya contextual perspektif, sistem perspektif. Yang ini nanti kita akan cover lebih detail lah. Okay, sistem dalam organisasi an interrelated set of element that function as a whole. Input are combined, transformed by manager into output from the system. Sistem dalam organisasi ada beberapa sistem. Okay, tak payah jauh-jauh lah. Contoh dalam USAS kita ada portal. Okay, virtual campus. Dalam portal tu kita melibatkan pensyarah, kita melibatkan IT, kita melibatkan BKR, kita melibatkan finance, supaya bila pelajar mendaftar, dia satu klik saja dia boleh nampak yuran dia.
Dia klik lagi, dia boleh nampak jadual dia. Dia klik lagi, dia boleh nampak result dia. Jadi sistem ni dia interrelated. Dia ada kaitan antara satu sama lain dalam jabatan-jabatan yang berbeza. Value of the system perspective underscore the importance of organisation environment, conceptualize the flow and interaction of various element of organisation. So dia kena ada interaction. Okay, berkomunikasi lah BKR dan juga akademik supaya kita tahu bila masa kita nak masukkan markah. Kemudian akademik boleh bagi subjek yang kita nak offer next sem supaya bila student masuk dah nampak dah jadual. Itu dimasukkanlah. So ini sistem dia boleh go through Yang mana figure-figure ni saya bagi pada awak untuk go through lah. Okay, situation and perspective. Recognize that most organizational situation and outcome are influenced by other variable. Apa yang berlaku dipengaruhi oleh pelbagai variable. Maksudnya pemboleh ubah. Okay, contoh pemboleh ubah COVID hari tu. Tiba-tiba je COVID datang. Jadi kita nak buat macam mana? Kelas semua kena online. Online macam mana? So maksudnya pemboleh ubahnya adalah COVID hari tu. The universal model pula presume a direct cause and effect linkage between variable. Yang ni tak apalah. Yang ni tak ada masuk pun. So go through Interactionalist perspective focus on how individuals and situation interact continuously to determine individuals' behavior. Okay, manusia ni secara individu dan juga situasi. Kita nak tengok bagaimana cara dia bertindak balas terhadap situasi tu. Contoh, tiba-tiba lah tak pernah selama-lama dia bekerja, dia kena buat overtime. Tiba-tiba hari tu bos cakap, okey minggu depan kita kena buat overtime. Kita nak tengok kelakuan dia macam mana. Dia jenis gabra ke, jenis bising-bising ke macam mana. Attempt to explain how people select, interpret and change various situation. So ini kita nak mengkajilah tingkah laku orang. Sebab manusia ni pelik-pelik kan. Kalau kita deal dengan mesin rosak, kita boleh tendang, kita boleh pukul. Tapi kalau manusia ni, kita tak boleh nak marah-marah sangat. Kita kena pandai nak bercakap, nak tegur dia pun ada adab dia. Jangan tegur depan orang ramai, nanti dia malu. Kita nak tegur pun kita kena puji dulu. Kena gunalah kaedah-kaedah yang sesuai lah kan. Jadi tujuan seorang manager ni first adalah enhance behavior and attitude. Kita nak meningkatkan kelakuan yang baik dan juga tingkah laku yang baik lah. Promote citizenship. Kita nak rasa kekeluargaan lah dalam organisasi tu. Minimize dysfunctional behavior. Kita nak mengurangkan kelakuan yang tidak berfungsi lah. Dysfunctional ni kelakuan yang tak elok. Datang lambat, absent, semua tu lah. Dan juga drive strategic execution. Okay, individual behavior dari segi productivity. Dia kena tengok productivity ni kecekapan seseorang. Contoh, katakanlah saya suruh hantar report pukul 5 petang tapi pukul 12 dia dah hantar dah. Jadi kita nampaklah produktif lah budak ni. Cepatlah dia buat kerja. Performance pula dia nak tengok sama ada dia boleh buat tak segala tugas yang diberi pada dia. Komitmen, dia nak tengok dari segi komitmen. Setiap tugasan tu ada tak penglibatan staff-staff yang di bawah dia. Dan ada tak kesalahan-kesalahan lah, overlook minor sources of dissatisfaction. Ada tak yang tak berapa nak puas hati dengan kerja dan sebagainya lah. So itu cara-cara untuk menguruskan organisasi lah. Organizational citizenship, macam mana nak tahu dia ni macam ada rasa kekitaan tu? Kita tengok example. Willingness to train new hires.
Orang baru masuk, tak ada siapa-siapa suruh pun. Awak yang secara volunteer ajar dia. Okey, buat macam ni, macam ni. Apa ni, nak tahu tak format macam mana? Okey, tak apa-apa, saya emailkan. Itu contoh. Work late ataupun buat overtime. Itu cara, maksudnya dia tak berkira dengan kerja lah. Attendance dia bagus, represent the organisation well. Maksudnya kat luar pun dia boleh promote organisasi dia, personal value consistent. Okay. Dysfunctional tadi kan saya kata kelakuan yang tidak elok patut dielakkan. Contoh macam absenteeism, selalu tak hadir ke pejabat. Turnover maksudnya dia berhenti. Dia ada buat sabotage, dia ada buat macam-macam lah, bully, harassment dan sebagainya. So ini antara kelakuan yang tak sepatutnya ada. Dan kalau ada pun, orang tu perlu diberi perhatian yang lebih lah supaya perkara begitu tak berlaku lagi. Strategic execution ni tadilah daripada kecil kita plan untuk jadi makin besar. Daripada tak ada cawangan, kita nak ada cawangan. Okay, so example kat sini bayar gaji yang lebih supaya kita nak meningkatkan satisfaction, kepuasan hati, dan juga boleh mengurangkan kadar lantik henti. Turnover ni kadar lantik henti. Turnover maksudnya saya lantik awak bekerja kat company ni, tak sampai sebulan awak berhenti. Kan dia akan meningkatkan kos saya sebagai majikan, sebab saya kena train lagi orang baru. So kalau boleh kita nak kurangkan turnover. Okay, kemudian quality of information. How do we know what we know? Common sense and intuition are often wrong. Example, where one thing doesn't necessarily lead to the others. Okay, so maksudnya kat sini kita perlu tahu apa yang sepatutnya kita tahu. Okay, contoh sebagai seorang pensyarah, awak dah tahu dah apa kerja awak. Tak perlu orang suruh. Tak perlu setiap semester nak kena ketuk baru nak buat. Tak ada. Itu maksud dia lah. Lepas tu, scientific method boleh go through. Scientific method rely on theory. Yang ni lebih kepada research. Just go through je. Yang ni tak masuk pun. So ini lebih kepada research kan. Kita ada hypothesis, kita ada dependent variable. Okay. Ini just go through ni tak masuk final. Okay, so habis. Jadi apa yang kita tahu based on your reading of this chapter, some people have suggested that understanding human behavior at work is the single most important requirement for managerial success. Adakah anda setuju ataupun tidak? Kita nak memahami kelakuan seseorang di organisasi kita adalah salah satu cara untuk berjaya. Kita setuju ataupun tidak? Okay? Dan kita dah belajar cara kita nak mengenal pasti kelakuan seseorang. Dia ni jenis kelang kabut ke, jenis yang cepat tersentuh ke. So itu adalah chapter 1. Okay? So itu saja. Kalau ada soalan nanti boleh tanya dalam kelas lah untuk next week. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum.